kita memberi sepenuh perhatian kepada khutbah yang disampaikan ini. Janganlah sekali-kali berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit atau mana-mana gadget. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua. Khatib ini mengajak para jemaah sekalian untuk bersama-sama menghayati khutbah yang bertajuk kewajipan memelihara keluarga. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6 yang dibacakan di awal khutbah tadi, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarnya adalah manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh para malaikat yang kasar, bengis layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah terhadap setiap perkara yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap setia melaksanakan segala yang diperintahkan. Ayat tersebut menjelaskan betapa beratnya tanggungjawab suami ataupun bapa yang mesti dilaksanakan agar keluarga yang telah dibina akan sentiasa dirahmati Allah dan terhindar dari perkara yang boleh merosakkan kebahagiaan keluarga. Sebagai seorang ketua dalam sesebuah keluarga, kitalah yang menentukan hala tuju ahli keluarga kita, sama ada bakal menghuni syurga ataupun sebaliknya di akhirat kelak. Hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sesungguhnya setiap daripada kalian semua ialah pemimpin dan bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Muslimin yang rahmati Allah sekalian, sedarkah kita menjadi seorang suami ataupun bapa itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ahli keluarga kita, sama ada suami, isteri, ibu bapa ataupun anak-anak, semuanya mempunyai nilai tersendiri, dan Islam menuntut kita untuk menunaikan kewajipan yang perlu ditunaikan terhadap mereka. Menurut Ibnu Al-Munzir, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berpesan, ajarkanlah diri kamu dan keluarga kamu tentang kebaikan dan didiklah mereka. Ayat ini juga secara tidak langsung menggesa para suami agar mempelajari perkara fardu yang diwajibkan, agar dapat memberikan bimbingan yang baik kepada ahli keluarga. Oleh itu, sebagai ketua keluarga juga, pastikan setiap ahli keluarga kita diberikan perhatian sepenuhnya dalam perkara-perkara yang disebutkan ini. Yang pertama, perlulah mengutamakan pendidikan agama dan akhlak mulia. Penekanan dalam soal pendidikan agama terutamanya beriktikad bahawasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah mempelajari dan mengamalkan syariat Islam serta berakhlak mulia seperti akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sangat penting agar tidak ada ahli keluarga yang terlibat dengan sebarang ajaran sesat yang merugikan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Individu yang berakhlak mulia dapat membentuk ahli keluarga yang hidup berkasih sayang, tolong menolong, hormat menghormati dan mengutamakan sikap toleransi. Yang kedua, kewajipan memelihara isteri dan anak-anak. Institusi keluarga merupakan tunjang kepada kesinambungan rantaian manusia daripada satu generasi ke satu generasi yang lain. Andai sesebuah keluarga itu benar-benar menurut acuan Islam dan kehendak Islam yang tulen, maka ia akan menghasilkan generasi baru Muslim yang unggul. Namun, jika sebaliknya, keadaan keluarga yang porak-poranda, hampir kacau bilau dan tiada hala tuju, pastinya kelahiran generasi Muslim akan terencat dan terbantu. Lantaran itu, Allah Subhanahu wa taala menegaskan melalui firman-Nya dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan serta amalan kepada kaum kerabatmu yang dekat. Peringatan yang paling dekat ialah, peringatan yang paling penting ialah supaya berpegang teguh dengan akidah dan jangan sekali-kali mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang telah dipesankan oleh seorang bapa contoh yang bernama Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya
Sebagaimana yang telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dhulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya semasa dia memberi nasihat kepadanya, wahai anak kesayanganku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Yang ketiga, menghidupkan suasana agama Islam dalam rumah tangga. Sebagai seorang ketua keluarga, kita sewajarnya menyedari bahawa keindahan, ketenangan, kebahagiaan dalam sebuah keluarga sudah pasti dapat dirasai apabila seorang suami, seorang bapa, seorang isteri dan seorang ibu serta anak-anak hidup dalam keadaan suasana kehidupan beragama yang dapat diterjemahkan bersama seperti solat berjemaah, membaca Al-Quran, berzikir, mengadakan majlis ilmu, menghidupkan solat-solat malam, berdoa bersama dan sebagainya. Yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat-Nya dalam keluarga seperti ini yang akan menjamin sebuah kehidupan yang bahagia dan tenang. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan dan rahmat-Nya ialah Dia menciptakan bagi kamu wahai kaum lelaki isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri. Supaya apa? Supaya kamu merasa tenang dan hidup mesra dengannya. Dijadikannya di antara kamu suami isteri itu perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya demikian itu mengandungi tanda-tanda kekuasaan bagi orang yang berfikir. Dan terakhir, bijak dalam menguruskan kewangan keluarga. Ini paling penting. Di zaman ekonomi, kegawatan ekonomi sekarang ini, harga barang semua naik, segala semuanya naik. Bagi memastikan matlamat kebahagiaan keluarga dapat dirasai dan berkekalan, antara perkara yang perlu kita beri perhatian juga ialah menerapkan hal ehwal pengurusan kewangan keluarga yang baik, seperti mengawal perbelanjaan yang perlu. Anak-anak dididik agar berhemah ketika berbelanja dan bersedekah, serta mengamalkan sikap berjimat cermat dan membuat simpanan untuk kegunaan pada masa hadapan. Semua perkara ini perlulah difahami oleh setiap ahli keluarga demi membina dan membentuk sebuah keluarga bahagia dan harmoni, bukan sahaja di dunia bahkan di akhirat kelak. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah sekalian, akhir khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita mengambil pengajaran dan penghayatan daripada khutbah yang telah disampaikan ini. Antaranya ialah yang pertama, keluarga adalah merupakan suatu anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala dan amanah yang berat kepada kita. Yang kedua adalah kita hendaklah memastikan setiap ahli keluarga dididik dengan pendidikan agama dan akhlak untuk kecemerlangan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Dan yang ketiga, membina keluarga yang bahagia bukan sekadar untuk kebahagiaan hidup di dunia semata-mata, bahkan demi kebahagiaan di akhirat yang kekal abadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'tum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman yang diturut oleh zuriat keturunannya dengan keadaan beriman, kami himpunkan zuriat keturunannya itu dengan mereka di dalam syurga, dan kami dengan itu tidak mengurangi sedikit pun daripada pahala amal-amal mereka. Setiap seorang manusia terikat dengan amal yang dikerjakan. Surah At-Tur ayat 21. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.